Selamat siang, bertemu sekali lagi dalam video pembelajaran matematik Om Zaimus. Jadi pada hari ini Om akan membahaskan satu topik yang sangat penting dalam matematik tingkatan 2 iaitu bab 11 transformasi. Jadi PDPC kita pada hari ini ialah sebagai satu ulang kaji sahaja sebab pelajar telah belajar di dalam kelas. Jadi ini sebagai satu persediaan sahaja untuk pelajar ulang kaji bagi menghadapi peperiksaan akhir tahun. Baik, mari kita mulai. Baik, untuk transformasi kita imbas kembali. Ada 3 subtopik yang sangat penting iaitu yang pertama translasi, yang kedua pantolan dan yang ketiga ialah putaran. Untuk translasi, perkara penting yang pelajar murid kena ingat ialah kena tahu apa itu vektor translasi, iaitu pergerakan X dan pergerakan Y. Manakala untuk pantolan, pelajar kena tahu, kena faham apa itu paksi pantolan. Dan yang ketiga, putaran, pelajar kena ingat 3 perkara. Yang pertama, pusat putaran, di mana biasa pusat akan diberi. Yang kedua, arah, sama ada arah jam atau lawan jam. Yang ketiga, sudut putaran. Biasanya sudut putaran yang keluar ialah sama ada 90 darjah ataupun 180 darjah. Baik, kita lihat satu persatu, kita lihat translasi dahulu. Baik, untuk translasi seperti yang Om dah tegaskan, pelajar kena tahu apa itu vektor translasi. Okey, kita tengok contoh yang berikut. Okey. Baik, kita tengok gambar. Katakanlah kita diberi satu objek. Ini objek O. Okey, kita lihat objek ni telah ditranslatekan atau dipindahkan. Okey, ini image dia melalui translasi T1 daripada O ke T1. Kemudian daripada O ke I ini melalui T2, translasi 2. Kemudian daripada O, bermula O, objek dia O ke image dia translasi 4. Seterusnya T3, T5. Jadi pelajar kena nyatakan apakah vektor translasi dia. Jadi cara dia mudah. Okey, pelajar ambil saja satu bucu pada bucu objek. Okey, ini bucu. Okey, katakanlah pelajar ambil satu bucu saja. Okey, bucu ni kalau objek di sini, okey, kita lihat image dia di sini. Jadi kalau bucu ni dia akan jadi bucu ni. Okey, akan jadi bucu tu. Jadi pelajar gerakkan saja. Mula-mula pergerakan mengufuk dahulu, iaitu pergerakan X, pergerakan A ni. Okey, kita gerakkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, dia ke kanan 8 unit. Kemudian dia nak pergi ke sini, dia naik ke atas. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi vektor T1 ni kita boleh tulis sebagai 8 8. Dua-dua adalah positif sebab 8 ni ke kanan dan 8 yang ini 8 unit ke atas. Kalau dia ke atas dia pun positif. Okey, jadi kalau soalan suruh nyatakan saja vektor translasi dia ialah 8 8. Okey, kita tengok bagaimana objek ke image melalui translasi T2. Okey, ambil mana-mana bucu. Nak ambil bucu yang ni pun boleh. Nak yang sini pun boleh. Kalau yang ni, dia akan jadi sini. Kalau yang ni, dia akan jadi yang ini. Jadi katakanlah kita ambil bucu yang sama. Okey, kita gerakkan. Ingat gerakkan dia mengufuk dulu. Sama ada ke kanan atau ke kiri dulu. Dia tak boleh naik atas atau turun bawah dulu. Dia kanan atau kiri. Jadi untuk bucu ni jadi bucu ni, dia mestilah ke kanan. Okey, kita kira ke kanan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian dia dah sampai. Dia tak ada ke atas ke bawah. Bila dah sampai, maka kita tulis vektor translasi dia ialah sebagai, okey, sekali lagi cara nak gerakkan dia kita kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, iaitu 10 kosong. Okey, itu dia punya vektor translasi dia. Okey, kita tengok T3 pula, translasi 3 dulu. Okey, daripada objek ke image. Okey, katakanlah nak ambil bucu ni juga. Okey, kalau dia pergi ke image, bucunya jadi yang ni. Okey.
Jadi kita kira lah pergerakan dia. Ni daripada objek ke image, dia tak ke kanan, dia ke kiri. Jadi kalau ke kiri negatif. Okey, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian dia dah sampai, tak ada ke atas ke bawah. Jadi dia punya vektor translasi dia ialah negatif 8, 0. Itu dia. Okey, kemudian kita tengok translasi 4. Okey, katakanlah tak nak guna bucu ni. Om nak guna bucu yang ni. Jadi kalau yang ni, jadi yang ni. Okey. Jadi pergerakan ingat ya. A dulu sama ada ke kanan atau ke kiri. B kemudian sama ada ke atas atau ke bawah. Jadi sekarang ni dia tak ada ke kanan, dia tak ada ke kiri. Dia ke bawah terus. Jadi kalau ke bawah terus kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi vektor translasi dia ialah, dia sebab tak ada ke kanan, tak ada ke kiri, maka vektor dia ialah 0. Dan bila dia ke bawah, itu kita panggil negatif 9. 9 unit ke bawah, bukan atas. Kalau atas, positif. Dan yang terakhir, kita tengok objek menjadi image melalui T5, translasi 5. Apakah vektor translasinya? Okey, jadi pelajar nak tulis, buat kurungan macam ni dulu. Ini vektor translasi dia. Kemudian gerakkan dia, ambil satu bucu. Okey, katakanlah nak bucu yang ni. Kalau yang bucu yang ni, jadi bucu yang ni. Okey, kita kira gerakan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ke kiri, jadi negatif 9. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ke bawah, jadi negatif 8. Itu dia punya vektor translasi. Jadi kalau soalan suruh nyatakan vektor translasi dia apa, ingat buat bentuk macam ini, bentuk AB atau bentuk XY. Okey. Kita tengok contoh seterusnya, masih lagi tentang translasi. Okey. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, katakanlah kali ini kita diberi objek. Okey, kita nak tentukan di mana objek image dia berada. Okey, vektor translasi telah diberi iaitu 6 negatif 4. Jadi caranya senang saja. Pelajar ambil bucu-bucu ni, gerakkan mengikut vektor translasi. Nanti kita akan dapat dia punya image. Katakanlah kita ambil bucu yang pertama ni. Okey, gerak berapa? 6 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 4 sebab dia negatif ke bawah. 1, 2, 3, 4. Jadi dia adalah di sini. Okey, sekali lagi kita cek. Takut Om salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ya, betul. Okey, itu bucu tu. Kita ambil bucu ni pula. Okey, kita gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Jadi dia adalah di sini. Okey. Bucu yang ni pula. Okey, gerakkan 6. 6 ke kanan, bukan ke kiri ya, sebab dia positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 di sini. Okey, dan bucu yang terakhir, ambil bucu yang ni. Okey, gerakkan ke kanan 6, ke bawah 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini. Okey. Jadi kita sambung, yang last kali kita sambung titik-titik yang telah kita bina tu. Okey, kita sambung menggunakan pembaris. Jadi dia punya gambar dia macam ni. Okey. Kemudian yang sini macam ni, yang tengah macam ni, dan yang sini macam ni. Inilah dia punya image dia. Objek image melalui vektor translasi 6 negatif 4. Okey, jadi pelajar faham ya? Kalau soalan keluar, dia suruh lakarkan dia punya image kalau vektor translasi telah diberi. Yang tadi contoh sebelum tu, contoh yang ini, pelajar gambar objek diberi, image diberi, pelajar tentukan vektor dia. Apa vektor dia? Sama ada 88 ke, negatif 80 ke. Jadi ada dua soalan yang berkemungkinan keluarlah bentuk dia. Sama ada tentukan vektor translasi ataupun vektor translasi diberi, lakar dia punya image atau banner dia punya image. Baik, kita tengok contoh yang kedua. Yang ni pula. Negatif 5, negatif 3. Negatif 5 ni sebab dia negatif, bukan ke kanan. Maksudnya negatif 5 ni dia ke kiri. Negatif 3 ni, sebab dia negatif, bukan ke atas, tapi dia adalah ke
ke bawah. Okey. Sekali lagi, kalau dia positif ke kanan, kalau dia negatif ke kiri. Kalau yang bawah ni, kalau dia positif ke atas, kalau yang ni negatif dia ke bawah. Jadi sekali lagi, okey, ambil bucu dia. Okey, katakanlah kita ambil bucu dia yang ni. Okey, kita gerakkan ke kiri 5, turun ke bawah 3. Kira 1 2 3 4 5. 1 2 3. Di sini. Kemudian kita ambil bucu yang ni 1 2 3 4 5. Okey, 1 2 3 yang ni. Okey, kemudian kita ambil bucu yang ni 1 2 3 4 5. 1 2 3 yang ni. Okey, yang ni bucu yang terakhir 1 2 3 4 5. 1 2 3 yang ni. Jadi gunakan pembaris, sambung sajalah. Jadi sekarang kita sambung gunakan pembaris. Okey. Inilah dia punya image dia. Jadi ini objek, ini image. Okey, mudah saja. Baik. Kalau yang negatif 72 ni pula, negatif sekali lagi dia ke kiri 7 kali. 2. Ni 2. 2 maksudnya bukan ke kiri. 2 maksud bukan ke kiri. Maksudnya dia sama ada ke atas atau ke bawah. Okey. Jadi ambil satu bucu, pergikan 7 kali. Katakanlah bucu ni gerakkan 7 kali ke kiri. 1 2 3 4 5 6 7. Okey. Naik 2, 1 2 sini. Sebab dia naik 2. Bucu yang ni 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 yang ni. Okey, bucu yang ni 1 2 3 4 5 6 7. 7 ke kiri, naik atas 2. 1 2 yang ni. Okey, bucu yang ni 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 yang ni. Okey, dan bucu yang terakhir, kita ambil bucu yang ni 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 yang ni. Okey, jadi kita gunakan pembaris, kita sambung sajalah. Ini dia punya image dia. Okey. Image dia. Okey, objek, image. Jadi pelajar faham ya, kalau katakanlah pelajar dikendaki melukis image bagi suatu objek, objek diberi, vektor diberi, macam ni cara dia. Jadi kesimpulannya, untuk translasi, okey, ingat satu perkara saja, iaitu vektor translasi. Apa itu vektor translasi? Okey, vektor translasi ialah dalam bentuk A, B. Okey, A ni kalau dia ke kanan dia adalah positif, kalau dia ke kiri adalah negatif. B ni kalau dia ke atas adalah positif, kalau dia ke bawah adalah negatif. Itu saja yang pelajar kena ingat tentang translasi. Baik, seterusnya kita masuk pantolan. Okey. Pantolan, sekali lagi pelajar kena ingat satu perkara saja, iaitu paksi pantolan. Okey, apa itu paksi pantolan? Mari kita bincangkan. Okey, ini dia pantolan. Okey. Pantolan. Okey, sekarang ni dia. Ini objek, ini pantolan dia, paksi pantolan dia. Ini objek, paksi pantolan dia. Ini objek, paksi pantolan dia. Jadi kalau objek diberi, paksi pantolan diberi, pelajar kalau disuruh melakar atau melukis dia punya image, cara dia mudah saja. Okey, kita ambil macam tadi bucu dia. Okey, kita ambil bucu ni, okey, kita pantulkan pada paksi ni. Okey, pantulkan secara 90 darjah tegak. 1 2 1 2 sini. Okey, ambil bucu yang ni pula. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Maksudnya bucu ni dia macam lompat ke sini. Bucu yang ni dia lompat ke sana. Okey, lompat secara tegak. Okey, yang ni okey, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi dia di sini. Dan yang terakhir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Di sini. Jadi kita ambil pembaris, kita sambungkan sajalah. Dia punya titik-titik yang kita telah plot tu kita sambungkan untuk membentuk dia punya image. Jadi ini objek, ini adalah image. Okey. Okey, yang seterusnya, katakanlah paksi pantulan dia macam ni. Okey, sama saja kita lompatkan dia, pantulkan dia. 1 2 1 2 di sini. Yang bucu ni pula. Okey. 1 2 3 1 2 3 yang ni bucu ni 1 2 3
1, 2, 3. Yang ni, bucu yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan bucu yang terakhir, kalau bucu ni sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita gunakan pembaris sekali lagi, dapatlah kita lakaran ataupun kita dah membina dia punya image. Ni objek, ini image. Ini paksi pantulan dia. Okey. Baik, untuk contoh yang terakhir bagi pantulan, kita tengok. Okey, tak semestinya paksi pantulan ni menegak macam ni atau mengufuk macam ni. Kadang-kadang dia kasih sengit macam ni. Jadi kalau dia sengit, sama saja kita ambil bucu, kita lompatkan dia atas paksi ni. Nak lompat, dia tak boleh lompat ke sini. Dia kena lompat tegak. Lompat secara 90 darjah. Maksudnya, kalau sini 1, okey, sini pun 1. Itu cara dia lompat. Kalau yang ni pula, bucu yang ni, okey, kita tengok dia lompat 1, 2, 3, 4, setengah. Setengah, 1, 2, 3, 4. Jadi dia di sini. Okey. Kalau yang bucu yang ni 1, 2, 3. 1, 2, 3 yang ni. Kalau bucu yang ni 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 yang ni. Okey. Bucu yang ni 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 yang ni. Okey. Dan bucu yang terakhir yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ni. Okey, jadi kita ambil pembaris, kita sambung. Inilah dia punya image dia. Okey. Ini objek, ini image. Okey. Jadi ingat dia lompat tu, paksi pantulan tu tak semestinya menegak, mengufuk, kadang-kadang sengit macam ni. Okey, condong ke kanan atau condong ke kiri. Jadi sekali lagi, okey, cara lompat tu mesti 90 darjah. Contoh 90 darjah tu macam ni Maksudnya dia lompat tu mesti sini 90 darjah. Okey, dia lompat macam ni. Macam ni, dia titik ni lompat ke sini. Titik ni lompat ke sana. Dia tak boleh lompat ke sana. Dia lompat macam ni. Jadi saya lagi kira 1, 2, 3, 4, setengah. Okey. Setengah 1, 2, 3, 4. Jadi ni bucu ni jadi bucu ni. Baik, itu saja tentang pantulan. Tapi kalau soalan keluar yang ini, kita lukis dia punya image. Tapi ada juga soalan, okey, dia kasih objek, dia kasih image. Pelajar kena lakarkan atau lukiskan paksi pantulan dia. Jadi kalau ini tak diberi, okey, ni diberi objek, diberi image, diberi, kita buat tengah-tengah. Okey, buat tengah-tengah macam ni. Paksi pantulan ini kita buat tengah-tengah. Itu paksi pantulan dia. Jadi sekali lagi, okey, pantulan kena ingat satu perkara saja, iaitu paksi pantulan. Dan yang terakhir kita teruskan, okey, dengan putaran. Okey, untuk putaran, okey, 3 perkara pelajar kena ingat. Okey, tadi Om dah beritahu apa dia. Yang pertama pelajar kena ingat, ni dia. Okey, dia punya pusat putaran, lawan atau arah jam, sudut putaran. Okey, sudut putaran ni tengoklah, kadang-kadang dia kasih 90 darjah, kadang-kadang 180 darjah. Okey. Jadi untuk putaran ni, Om akan bincangkan tentang bagaimana nak melukis dia punya image apabila pusat putaran diberi, lawan atau arah jam diberi, sudut putaran diberi. Baik, katakanlah yang pertama ni, objek ni Om nak putarkan, okey, arah jam. Okey, Om nak putarkan 90 darjah. Okey, jadi cara dia, okey, dia sebenarnya pelbagai cara. Okey, boleh gunakan jangka lukis ataupun apa saja kaedah lah. Tapi oleh kerana biasa soalan keluar, objek ni dilukis pada grid segi 4 sama, jadi kita tak perlu menggunakan jangka lukis atau pembaris, kita gunakan grid sahaja. Okey, katakanlah kita ambil bucu ni. Okey,
Bila nak pusing 90 darjah, dia ke kanan. Jadi kita mainkan grid saja. Kita jalankan ya, pergi ke pusat. Ini pusat dia. Daripada bucu ni pergi ke pusat. 1 2 3. Kemudian dia turun 2, 1 2. Jadi 3 2. Jadi kalau 3 2 untuk 90 darjah kita terbalikkan 2 3. Tadi 3 2, sekarang kita buat 2 3. 1 2 1 2 3 di sini. Okey. Jadi titik ni jadi titik ni. Okey, kita boleh buktikan, cuba kita lukis 90 darjah tak? Okey, kita tengok. 90 darjah tak? Ni 90 darjah. Jadi titik ni jadi titik ni lah. Jadi dia pergi 3 2 terbalik 2 3. Dia tak boleh turun bawah. Kalau 2 3 turun bawah, dia tak dapat 90 darjah. Okey. Contoh pelajar buat macam ni, 3 2, tiba-tiba dia terbalik 2 3. Dia pergi 1 2 3, dia taruh kat sini. Okey. Titik ini kalau kita sambung, okey. Sudut ni ini bukan 90 darjah. Okey, jadi tak boleh ke bawah, ke atas. Okey, jadi 3 2 2 3 ke atas. Okey, sekarang kita ambil bucu yang ni pula. Yang ni. Okey, kita pergi ke pusat. Pergi ke pusat. 1 2 1 2 3 4 5 6 7. Jadi 2 7 terbalik 7 2. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi yang tadi ke atas, kita ke atas lah. 1 2 sini. Okey. Jadi kita dah dapat sekali lagi 1 2 1 2 3 4 5 6 7. 2 7 terbalik 7 2. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2. Okey, dan bucu yang terakhir yang di sini kita ke pusat. Pusat dia di sini. 1 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 8 terbalik 8 1. Okey, terbalikkan 81. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, sama ada ke atas atau ke bawah. Okey, uji dulu. Tapi Om rasa ke bawah. Okey, tadi sekali lagi 1 8 terbalik 81. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, sama ada ke atas atau ke bawah. Okey, kita uji yang sini dulu satu. Om tak ambil ke atas, Om ambil ke bawah. Kita tengok sudut dia 90 darjah tak? Okey. Okey, sudut ni dengan sudut ni. 90 darjah. Jadi oleh kerana dia 90 darjah, maka dia bukan ke atas, dia ke bawah. Jadi bila dah siap, bucu ni kita sambung. Kita sambung. Ini adalah objek, ini adalah image. Jadi telah dipusingkan. Okey, kalau tak faham kita tengok contoh yang seterusnya. Kita tengok contoh yang ni pula. Mungkin pelajar tak berapa faham, tengok contoh yang seterusnya. Okey, ambil bucu ni dulu. Okey, ini pusat. Okey, jalankan ke pusat. 1 2 3 4 5. 1 2 5 2 terbalik 2 5 1 2. Okey, sama ada nak ke bawah atau ke atas, tengok. Okey, 2 ke atas. 1 2 3 4 5. Kenapa Om ke sini? Sebab sudut ni dengan sudut ni, cuba tengok sudut dia. Okey, sudut ni dengan sudut ni 90 darjah. Di sini 90 darjah. Okey, jadi ke atas. Okey, ambil bucu ni lagi. 1 2 3. 1 2 3 4. 3 4 terbalik 4 3. 1 2 3 4. 1 2 3 yang ni. Okey, kemudian kita ambil bucu ni. Okey, 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 7 4 terbalik 4 7. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 di sini. Okey, dan yang terakhir kita ambil bucu yang ini. Pergi ke pusat. Okey. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7. 5 7 terbalik 7 5. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 sini. Jadi kita sambung. Okey. Kita sambung. Kita pergi sambung ni. Jadi kita pergi tengah ni. Yang ini, benda ni kita dah putar, tapi putaran kita ke sana. Jadi ini kita panggil putaran lawan arah jam 90 darjah. Dia ni dia pusing ke sana. Okey, gambar ni bergerak ke sini. Jadi putar lawan arah jam. Yang ini tadi putar arah jam. Okey. Jadi kalau soalan keluar putaran, tengok sama ada 90 darjah atau 180 darjah.
Okey, arah jam atau lawan jam. Jadi untuk 90 darjah, ingat ya, kalau satu bucu ni atau bucu ni pergi ke pusat, kalau katakanlah 32, kalau 90 darjah terbalikkan 23. Okey, tetapi untuk 180 darjah, okey, dia kalau 90 darjah 32 terbalik 23. Tapi kalau untuk 180 darjah dia adalah sama. Okey, contoh ini pusat. Ini bucu ni kita ambil. Okey, kita kira ke pusat 32. Kalau 32 dia pun 32 juga. 32 sini. Okey. Ambil bucu ni. Berapa ni? 1 2 3 4 5 6. 16. Dia pun 16 juga. 16. 1 2 3 4 5 6 yang ni. Okey, yang bucu ni pula 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. 37 pun 37 juga. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 yang ni. Dan bucu yang ni yang terakhir. Okey, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. 5 6. Dia kalau 56 kalau 90 darjah 65. Tapi kalau 180 darjah 56 dia pun 56 juga. 1 2 3 4 5 6. Oh sorry. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 yang ni. Jadi kalau kita sambung, ini dia punya putaran 180 darjah. Tak kisah sama dia kalau putaran 180 darjah ni tak kisah sama dia arah jam ke lawan jam ke dia sama. Yang penting 180 darjah. Ingat, kalau 180 darjah dia berbeza dengan 90 darjah. Kalau 90 darjah, kalau 32 kita terbalikkan 23. Tapi kalau 180 darjah, kalau 32 sini pun 32. Dia tak ubah. Baik. Jadi kalau soalan keluar, okey, pelajar kena lukiskan image bagi objek ni, tengok. Okey, tengok yang pertama, pusat putaran dia kat mana, kat sini. Kemudian tengok lawan atau arah jam. Kemudian tengok sudut putaran, 90 darjah atau 180 darjah. Jadi itu saja kita punya PDPC hari ini, iaitu membincangkan, bukan kita kata membincangkanlah. Kita cuma membahaskan apa yang telah kita belajar sebelum ni. Sebab semua pelajar tingkatan 2 dah belajar bab transformasi ini. Ini cuma persediaan untuk peperiksaan akhir tahun. Baik, itu saja. Kalau kalian rasa video Om ni bermanfaat, boleh share dan subscribe video ini. Sampai jumpa untuk minggu depan. Sekian, terima kasih.